Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi Syafiqah kerana bersama dengan kami dan juga memberikan perkembangan terkini bagi kes harian COVID-19 di negeri Sarawak dan juga di beberapa negeri. Seterusnya Syu, kita juga nak bercakap tentang bagaimana penjagaan dan juga kesihatan mental dalam suasana kita bercerita tentang Berita Kawalan Pergerakan dan juga melalui proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Ya, betul. Dan untuk pengetahuan anda semua, 13 Jun dan juga 14 Jun ini bermulalah kembali PDPR seperti apa kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pendidikan sendiri, Datuk Dr. Aziz Jidin. Akan berlangsung selama 25 hari. Jadi bagaimana untuk kita berkongsi pada anda semua untuk kita mengekalkan kesihatan mental dan juga tahap ketersediaan pelajar sewaktu menghadapi PDPR ini. Menerusi panggilan sekat, kami bawakan seorang tetamu iaitu Darlina Hani Fadil Azim selaku pakar psikologi klinikal dan pensyarah perdana Universiti. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ismail, Syahidah. Ya. Terima kasih Doktor. Untuk kita bercerita lebih lanjut tentang, kita sedia maklum bahawasanya kalau kita bercerita tentang PDPR dan juga kelas secara fizikal ini mungkin berbeza. Kesan psikologinya berbeza, suasananya berbeza dan juga bagaimana mengatasi dan juga membawa emosi dan juga kesan emosi kepada para pelajar itu juga turut berbeza. Cumanya dalam kita melihat kepada sudah satu tempoh yang lama para pelajar ini melalui proses pembelajaran fizikal kemudian ditukarkan kembali kepada PDPR dan bagaimana PDPR ini boleh diterjemahkan kembali supaya asas kepada kesihatan mental kanak-kanak ini dapat dijaga dan juga dapat disesuaikan dalam situasi yang terkini. Doktor. Okey, terima kasih Ismail. Ya, memang hari ini dengan semalamnya hari pertama untuk anak-anak kita kembali ke sekolah secara online ya. Dan sebenarnya banyak juga mungkin kekangan atau cabaran lah yang dilalui oleh para pelajar ni bila belajar online ni. Jadi pertama sekali dari segi pembelajaran itu sendiri kan. Jadi tidak seperti pembelajaran fizikal, bila kita online ni mungkin tak berapa nampak ekspresi muka cikgu, pergerakan mata atau eye contact, body language cikgu tu mungkin tak berapa jelas. Jadi mungkin ada pengajaran yang sukar difahami ataupun mungkin ada murid-murid yang mungkin berasa bosan lah pasal nampak slide je, ya, atau mungkin tak berapa selesa pasal kena buka kamera ataupun mungkin rasa penat atau tak selesa pasal kena duduk lama-lama kat depan komputer, depan gadget tu kan. Malahan saya ada terbaca semalam dekat Twitter ke kat Instagram, ada seorang murid tu dia cakap belajar online ni macam belajar sendiri, pasal tak ada komunikasi dengan cikgu sangat dan tak ada komunikasi sangat dengan rakan-rakan jugalah. Ya, selain daripada itu ada cabaran yang lain seperti mungkin dari segi teknologi lah. Tak semua pelajar mempunyai akses kepada gadget sendiri. Ya, ada yang kena kongsi dengan adik-beradik, dengan mak ayah pun. Dari segi internet juga mungkin ada yang tak stabil, ada yang tak ada wifi, mungkin terpaksa guna hotspot. Ya, jadi ini semua membuatkan pengajaran online tu lebih sukar lah. Okay? Dan mungkin ada juga pelajar-pelajar kita yang persekitaran yang mungkin tak berapa kondusif. Ya, tak semua orang ada ruang yang khas untuk belajar. Mungkin kat rumah pun adik-beradik lain pun kena online, mak ayah pun bekerja online, jadi riuhlah sedikit kat rumah tu. Dan mungkin kalau pergi sekolah tu, anak-anak kita kalau pergi sekolah memang tugasnya untuk belajar. Yeah. Tapi bila belajar kat rumah ni, mungkin dia ada tanggungjawab yang lain lah, pasal mungkin kena buat kerja rumah juga kan. So mungkin ada kakak kena jaga adik, macam saya, anak-anak saya sekarang kena kantung kain, basuh pinggan, so semua tu kena buat juga. Jadi pengurusan masa tu mungkin agak mencabar. Tapi pada pendapat saya rasa faktor yang paling terjejas lah masa belajar online ni adalah dari segi hubungan sosial anak-anak kita ni. Okay? So macam kalau pergi sekolah seronok pasal boleh jumpa kawan, boleh borak-borak, lepak-lepak kan, bergurau senda. Tapi bila online tu yang agak terjejas. Walaupun boleh WhatsApp, boleh video call ya. Tapi kita pun akui lah cara-cara tu sebenarnya agak sangat-sangat berbeza lah dari berjumpa secara fizikal. Jadi cabaran-cabaran ini, kekangan-kekangan ini boleh
menjejaskan kesihatan mental anak-anak kita lah. Selain daripada dari segi dia punya work performance untuk sekolah juga. Okey, untuk anda yang sedang menonton, kami buka talian. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun perkongsian yang ingin diajukan, itu taliannya kami paparkan 0322829841. Jadi Puan Delina, kalau boleh kongsikan juga bagaimana untuk ibu bapa ini memantau tahap kesihatan mental anak-anak mereka yang sedang mengalami PDPR di rumah. Kita tahu kanak-kanak ini dia mungkin tidak tahu bagaimana untuk meluahkan perasaan mereka. Jadi ibu bapa perlu mainkan peranan penting untuk memastikan agar mereka sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera walaupun berada di rumah dan tidak terdedah dengan jangkitan COVID-19, tapi ada jangkitan lain mungkin dari sudut emosinya, perangannya dan sebagainya. Sangat betul. Ya, betul. Bila belajar kat rumah ni, maksudnya mak ayah kena pantau dengan lebih lagi lah. Ya, pasal banyak masa kat rumah. Semua masa di rumah. Jadi antara benda-benda yang mak ayah boleh buat adalah, salah satunya adalah menyediakan ruang ataupun sentiasa terbuka untuk berbincang atau sembang atau borak dengan anak-anak kita. Okay? Bukan dari hal akademik sahaja. Macam saya pasti mak-mak kat luar sana, mak ayah kat luar sana pun sama juga. Kalau dari segi hal akademik, kita terror nak pantau. Ya, kita akan tanya, kelas pukul berapa, nak kena log in pukul berapa, kerja rumah dah siap ke tak, assignment dah hantar ke tak, benda-benda macam tu. Tapi kita kena juga bertanyakan khabar tentang emosi mereka, tentang perasaan mereka, tentang pengalaman mereka mungkin dalam kelas ke, tanya tentang rakan-rakan diorang ke, macam mana perhubungan dia dengan kawan-kawan semua. Kita kena tanya juga benda-benda yang bukan akademik. Okay? Dan sambil borak-borak tu, kita selitkan juga galakan, motivasi, pesanan-pesanan positif. Okey, so kita patut check in dengan anak kita dengan kerap lah. Okey, selain daripada itu, pastikan anak-anak kita mendapatkan rehat yang cukup. Okey, tidur cukup setiap malam, menjaga kesihatan, makan minum dia semua tu terjaga. Dan lagi satu ialah kita, ayah dan ibu, cuba pantau kalau ada apa-apa perubahan tingkah laku anak-anak kita. Okey, so katakanlah anak kita sebelum ni jenis yang sangat ceria, happy, selalu cerita, banyak berceloteh semua kan. Tapi kebelakangan ni rasa macam dia macam senyap, duduk diam je, tak jawab soalan, selalu kunci diri dalam bilik ke, benda macam tu. Then bila nampak ada perubahan macam tu, kita patutnya mendekatilah anak tu, tanya, cuba korek-korek sikit, ada apa-apa hal ke. Okey. Tapi kalau anak tu macam tak nak cerita, kadang-kadang anak-anak memang tak nak cerita, tak apa, cakap je, mak ada kat sini, kalau nak borak bila-bila mak akan mendengar. Okey. Tapi kalau ibu dan ayah ada rasa macam risau lah, rasa mungkin perubahan itu agak ketara, dan saya galakkan bawa anak kita tu pergi berjumpa dengan profesional lah, kaunselor ke atau psikologis ke. Okey. Tapi kalau katakan anak tu macam tak nak juga jumpa kaunselor atau psikologis, dan saya galakkan mak ayah pergi jumpa kaunselor, pergi jumpa psikologis, ceritakan apa masalah dengan kat rumah atau masalah dengan anak tu, dan insya-Allah kaunselor atau psikologis tu akan beri bantuan lah, ya, apa yang mak ayah boleh tolong buat untuk anak tu masa kat rumah. Ya. Bukan saja kepada para ibu bapa, tapi juga mungkin ini juga perkongsian kepada para guru untuk mengenal pasti bagaimana perubahan emosi dan juga psikologi bagi para murid ataupun kanak-kanak yang sedang mengikuti kelas PDPR ini. Puan, ini satu perkara yang penting juga kerana motivasi kalau berada di dalam kelas dan juga PDPR adalah berbeza. Mungkin ada waktu senjang ataupun waktu jarak antara satu pelajaran kepada pelajaran lain, dan juga ada waktu-waktunya yang mana pembelajaran itu hanya dilaksanakan secara blended learning ataupun hanya memberikan tugasan. Jadi bagaimana dalam perihal ini guru juga boleh berperanan dalam menilai emosi dan juga motivasi serta kesungguhan yang ditunjukkan dan juga menyesuaikan corak pembelajaran itu mengikut kepada situasi psikologi kanak-kanak ini. Ya, betul ya. Untuk PDPR ni berkesan ya, kita perlu ketiga-tiga pihak untuk memainkan peranan masing-masing lah. Jadi anak-anak kita belajar-belajar kena buat peranan dia belajar, mak ayah pantau dan guru-guru mengajar ya. Jadi memang betul dari segi pandangan guru pula, dia boleh tengok juga anak-anak murid-murid mereka, tengok
boleh pantau juga dari segi apa-apa perubahan tingkah laku jika ada, ya. So mungkin kan ada murid-murid yang macam sangat aktif, jawab soalan ke, buat latihan ke, selalu hantar pada masanya semua tu, tapi mungkin cikgu nampak macam ada murid lepas tu macam dah tak reply email, katakan dah tak buat kerja rumah. So cikgu pun boleh mendekati murid-murid ini. Selain daripada itu, saya rasa kadang-kadang kan bila cikgu tanya ada soalan ke tak, murid-murid selalu tak tanya. Dan saya rasa kadang-kadang tu macam saya bercara, saya student saya jugalah, diorang tak tanya soalan. Tapi saya rasa itu mungkin pasal diorang tak tahu apa yang mereka tak tahu. Okey. Jadi saya rasa untuk membantu dengan ni, bila kita buat kelas tu, saya galakkanlah, atau saya syorkan mungkin kita boleh rakamkan kelas tu, okay? Supaya kadang-kadang kan murid-murid tak boleh menumpukan perhatian sepenuhnya masa kelas, tapi kalau ada rakaman dan mungkin dia boleh tengok kemudian boleh tengok berulang-ulang kali, dan kalau masih lagi tak faham, dan guru kena pastikan yang anak-anak murid-murid ni tahu yang boleh hubungi cikgu di luar waktu kelas, melalui email ke, mungkin ada yang selesa melalui WhatsApp ke, asalkan anak-anak murid-murid ni tahu yang guru sentiasa terbuka untuk dihubungi lah. InsyaAllah. Okay. Kita ada seorang pemanggil dari Rembau. Cik Azizul, ya? Hello. Saya. Silakan dengan soalannya. Okay, Assalamualaikum Puan Darina. Saya Azizul daripada Rembau. Silakan. Ya, silakan. Okey, baik Puan Darina, saya nak bertanya, saya tertarik dengan perkataan yang hubungan sosial di kalangan pelajar semasa tempoh PDPR ni. Jadi saya sebagai penuntut di universiti, saya agak terkesan dengan PDPR ni di mana dalam konteks kemahiran berkomunikasi. Macam Puan Darina nak sebut sebelum ni, bila kita adakan kelas secara face-to-face, kita akan dalam masa sama akan meningkatkan kemahiran berkomunikasi antara pelajar dan juga pensyarah, antara pelajar dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi pada pendapat Puan Darina, apa yang kami ni, student ni boleh buat untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi sebagai persediaan in future menempuh alam pekerjaan, alam bermasyarakat gitu. Okey. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Encik Azizul. Soalan bagus sebenarnya. Silakan. Interpersonal communication, Puan Darina. Okey, terima kasih Encik Azizul. Saya kalau tak silap tadi Encik Azizul masih pelajar universiti kan. Jadi dia pun merasalah kekangan dengan tak dapat nak hubungan sosial dengan orang lain. Soalan yang bagus, ya betul. Memang ini adalah apa yang dilalui oleh pelajar-pelajar kita, bukan sahaja di sekolah rendah, sekolah menengah, tapi terutama di pelajar universiti juga. Jadi pasal kita dalam era ini yang kita banyak teknologi yang boleh digunakan kan, jadi saya galakkan yang masih lagi cuba berhubungan, so dengan lecturer ke, dengan rakan-rakan ke, kita masih lagi boleh berkomunikasi. So saya tahu ada pelajar-pelajar saya yang mereka bila buat ulang kaji, mereka buat ulang kaji berkumpulan. So mereka akan set up Skype call ke, Google Meet ke, sekali seminggu, sejam set, and diorang akan belajar bersama. Tak semestinya berborak, tapi mereka akan belajar dengan video on. So bila ada soalan boleh tanya. So mengadakan suasana as if macam group study lah. Okey. Dan juga sama dengan lecturer. Ada juga lecturer yang buat macam tu. Dia akan seminggu sekali ke, seminggu 2 kali ke, dia akan set time yang kata okey saya free, bila kalau nak call ni link dia, masuk saja, kita boleh discuss. Okay, so kita amat betul pasal kita dalam generasi yang ada banyak teknologi yang kita boleh gunakan, ya, video call ke, WhatsApp call ke. So saya galakkan gunakan cara-cara teknologi yang kita ada ni untuk berhubung dengan orang lain. Ialah satu lagi caranya untuk kita melihat dari sudut yang positif lah. Bayangkan kalau pandemik dia berlaku pada tahun 2000, bayangkan kita ada telefon 3310 saja untuk hidup dalam suasana PKP ini kan. Kita perlu kadang-kadang tukar sikit arah pemikiran kita dan sebagainya. Tapi walaupun kita menukar pandangan kita, bagaimana kita melihat situasi pandemik COVID-19 ini yang berlaku terhadap diri kita, ada satu lagi masalah yang mungkin kita perlu perincikan berkenaan keciciran pelajaran, terutamanya pelajar yang berada di rumah. Sebab kadang-kadang bila pergi kat sekolah pun boleh tercicir
okey, pelajarannya ini kan pula di rumah, tiada komunikasi secara verbal antara pelajar dan juga guru, malas ke kelas dan sebagainya, tidak mengikuti perkembangan kelas dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita memastikan agar peratusan keciciran pelajar ini boleh dapat dikurangkan? Okey. Jadi di sini again saya kena tekankan ialah kita semua ada peranan masing-masing lah ya. Kita nak harapkan cikgu juga cikgu boleh sediakan semua material, semua benda yang untuk diajar ya. Sediakan diri untuk pelajar-pelajar tanya soalan, tapi cikgu boleh buat banyak tu je pasal dia jauh daripada murid tu sendiri ya. Jadi kita perlukan bantuan daripada ibu ayah dan dari pelajar itu juga sendirilah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Jadi antaranya ialah benda-benda simple pun mungkin kita boleh cuba buat. So macam mungkin pastikan jadual kelas tersedia. Okay, letak di tempat yang semua orang boleh nampak supaya mak ayah tahu bila anak patutnya ada dalam kelas. Okay, pastikan ada ruang yang khusus juga untuk anak mungkin semangat sikit nak belajar. Okay, ada ruang khas dalam rumah yang memang kalau dia duduk kat situ, itu memang tempat dia untuk belajar. Sama lah macam kita, kalau kita nak tidur, katil ada, barang atas katil settle, boleh tidur. So sama juga dengan belajar. Ada kan ruang khas dekat rumah yang memang itu tempat dia untuk belajar. Okay, selain daripada itu ialah sediakan gadget, internet, semua tu kena ada semua tu lah. Tapi kalau macam ni lah, kalau anak-anak kita pergi sekolah pun, kalau kita rasa macam dia mungkin keciciran dekat sekolah, kita akan mungkin masukkan dia ke kelas tuition, benda macam tu. So sama juga dengan pembelajaran online ni. Kalau kita rasa macam anak kita rasa tak dapat cukup pembelajaran tu, again, kita boleh guna teknologi. Ya, kita boleh cuba cari link yang berkenaan. Sekarang kita ada Didik TV, kan? Kita ada banyak YouTube video yang boleh membantu anak-anak ni untuk belajar dari cara lain. Okay, so mungkin dalam kelas tengok slide dengan cikgu cakap tu mungkin tak berapa dapat menumpukan perhatian. So mungkin kita tengok video atau website yang lain yang mereka boleh tengok lah, boleh rujuk. Tapi ini memerlukan sedikit effort lah daripada mak ayah untuk cuba cari semua sumber-sumber ni yang mungkin berguna untuk anak. Ya, Puan, ini satu perkara yang penting kerana kita sedia maklum dalam fasa mungkin peralihan daripada persediaan ke sekolah rendah dan juga sekolah rendah itu adalah fasa untuk mengajar anak-anak ini supaya mahir 3M, iaitu kemahiran membaca, menulis dan juga mengira. Dan kemahiran ini memerlukan guidance ataupun bimbingan daripada guru secara fizikal dan juga memerlukan bimbingan yang lebih daripada para guru sendiri. Dalam perihal untuk kita menerapkan asas membaca, menulis dan juga mengira ini, bagaimana cabarannya dalam PDPR dan apa yang boleh dilakukan untuk menyesuaikan kalau mungkin modul sebelum ini berbeza, kali ini modulnya disesuaikan secara dalam talian? Ya, betul. Okey. Saya memang banyak respect lah untuk cikgu-cikgu, terutama cikgu tadika dengan cikgu sekolah rendah. Mereka sangat-sangat sabar untuk jaga anak-anak kita yang kecil ni ya. Saya ajar budak-budak yang dah besar. Jadi memang ada banyak kekangan semestinya untuk mengajar mereka dari segi 3M ni. Jadi saya bukan pakar dalam bidang ni lah, tapi yang saya boleh mungkin katakan ialah mungkin kita ada benda yang kita tak boleh buat. Kita kena akui apakah had-had kita atau limitations kita. Dan fokus pada apa yang memang boleh buat. Fokus yang apa yang dalam kawalan kita. Buat sebaik habis untuk yang mana yang kita boleh kawal, yang mana kita boleh buat. Benda-benda yang luar kawalan kita yang mungkin kita tak boleh buat macam biasa face to face, mungkin sama ada kita cari cara lain, tapi kalau cara lain pun macam agak sukar. Dan kita harapnya PDPR ni bukan selama-lamanya, insya-Allah bukan selama-lamanya ya. Harapnya bila bulan 7 nanti, bila dah cuti sekolah bulan 7 tu, selepas tu sekolah akan buka kembali dan kita boleh kembali kepada pembelajaran fizikal seperti biasa. Jadi buat sementara waktu ni kita buat apa yang termampu buat sekarang. Mungkin ada cadangan daripada Puan Dalina juga untuk ibu bapa yang memantau anak-anak mereka PDPR di rumah, tapi dalam masa sama mereka juga bekerja daripada rumah. Bagaimana cara untuk mereka membahagikan tugas mereka sebagai ibu bapa yang perlu mengawasi anak-anak di rumah dan dalam masa sama perlu melaksanakan tugas sebagai pekerja?
Ya betul. Rasa ramai yang melalui itu sekarang ni. Saya pun sama. Okey, jadi kita kena, banyaklah kita kena balance tugas kita sendiri, lepas tu tugas sebagai mak, nak pantau anak, lepas tu tugas kerja-kerja rumah juga. Okey, jadi kita kena identify lah apa yang sebenarnya kita boleh buat. Okey, bahagikan masa accordingly lah. Jadi kita kena sedar yang kita sebenarnya memang banyak kekangan, banyak limitation sekarang ni. Jadi fokus pada apa yang kita boleh kawal. Ya, apa yang kita boleh kawal? Kita mungkin boleh kawal waktu meeting kita boleh kawal anak-anak kita dari segi mana diorang boleh duduk. Diorang ada ruang sendiri, ada masa sendiri, kita ada ruang sendiri. So kita fokus pada apa-apa yang kita boleh lakukan, apa yang dalam kawalan kita. Nah, benda yang kita rasa macam luar kawalan kita atau terasa macam kita susah nak buat, kita cuba dapatkan bantuan atau sokongan. So kalau kat rumah, dari segi kerja rumah ke, kerja memantau anak tu, dapatkan bantuan atau sokongan dari suami ke, dari isteri, dari ahli keluarga yang lain. Okay? Dari segi kerja pula, cuba dapatkan bantuan dengan sokongan dari rakan kerja yang lain atau dari bos ke, minta bantuan mana yang kita boleh. Okay? Dan saya rasa yang paling penting juga, kita kena juga jaga diri. Okay? Saya rasa banyak mak di luar sana, ayah di luar sana juga rasa macam banyak benda kena buat sampai satu tahap yang kesihatan sendiri tak terjaga. Jadi kalau kita tak sihat, macam mana nak jaga orang lain? Okay? Jadi kena jaga kesihatan sendiri, kesihatan fizikal, kesihatan mental juga. Jangan lupa. So, pastikan ada ruang untuk diri sendiri, untuk me time ke, untuk downtime ke, untuk diri sendiri. Ya, insyaAllah. Satu perkongsian yang baik. Terima kasih juga diucapkan kepada Puan Dalina yang juga merupakan pakar psikologi klinikal dan juga pensyarah di Perdana Universiti. Terima kasih, Puan. Okey, terima kasih, Ismail. Okey, baik. Seterusnya kami